Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini 12 hari bulan 1 2021 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Ra'di, surah Ar-Ra'di. Ra'di itu guruh ataupun malaikat yang mengawal awan, itu makna Ra'd. Guruh ribut petir. Banyak terdapat dalam Quran, ada 2-3 ayat yang menyebut tentang Ar-Ra'd. Lawan dia sa'iqah. Permulaan dia al-barq, yurikumul barq, kilat. Jadi insya-Allah suratul Ra'di surah yang ke-13, juzuk yang ke-13, bermula ayat yang ke-15. Untuk maklumat para pelajar sekalian, ayat yang ke-15 ini tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 469. Ayat yang ke-15 ni ada sujud tilawah. Dalam Quran ada 15 tempat. Ini salah satu daripadanya, sujud tilawah. Jadi bila kita baca, bersedialah hak di sini yang ada di rumah pun, hak mana pergi Al-Quran tu boleh menghadap ke arah kiblat sampai ayat 15 kita sujud. Kan? Ini di antara kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila disuruh sujud semua sujud. Syaitan bila tengok orang sujud, tepik dia, ya wai, celaka aku, dia kata. Anak Adam diperintahkan sujud, mereka sujud, mereka boleh masuk syurga. Aku diperintah sujud, aku sombong, bagiku neraka, kata syaitan. Jadi kita lawan syaitan dengan kita lawan hak dia tak suka. Baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Kita beri istirahat dulu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian,
Dalam ayat yang kita baca ini, setelah kita berbincang tentang ar-ra'du, tentang guruh, petir, semua itu di antara perkara yang menakutkan kita. Menakutkan kita berlaku tu. Apa tak takutnya bunyi pelik-pelik dia punya berbunyi kan. Jadi kita rasa sangat gerun, takut. Sebab apa kita takut? Sebab sudah ada kenyataan-kenyataan, cerita-cerita orang yang mati dipanah oleh halilintar. Mari di antara bentuk azab Allah Taala matinya dengan apa ni? Dengan petir. Jadi banyak. Maka dalam Quran ini di antara ayat yang menyebut tentang petir dan hujan, tengok ayat yang kita baca, iaitulah ayat yang 13. Yusabbihur ra'du wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'. Allahu akbar. Allah hantar mari petir, lalu ia mengenakan dengan panahannya kepada siapa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam surah An-Nur, tanda dalam surah An-Nur ayat 43, surah An-Nur ayat 43, alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalih wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Ini ayat 43 juga tentang cerita ini. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-perlahan? Kita tengok langit tu slow tu, dia jalan laju kan. Sebab dalam siri yang lepas kita dah bincang, tanda awan tu berat, dia tak lagi slow dah berjalan. Itu dia berat tu, air penuh dalam tu. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah Ta'ala pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung ganang, dari awan yang ada padanya. Lalu ia menimpakan hujan batu itu kepada siapa yang dikehendakinya, barat, dan menjauhkannya dari siapa yang dikehendakinya. Itu di antara ayat yang kita tengok. Jadi para jemaah sekalian, dan Allah pula, dan sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Lap kalau dia mari itu silau kita. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, ini antara ilmu tadabbur. Dalam Quran Allah Taala sebut di sini dan juga di ayat lain supaya kita sentiasa mengambil perhatian bahawa kita ni duduk di bawah pentadbiran pemerintahan Allah Azza wa Jalla. Mari kita sambung ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, tunduk, menurut, patuh. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita yasjudu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di atas muka bumi ini dan juga di langit tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla, tau'an sama ada dengan sukarela, wa karha ataupun dengan terpaksa. Yang penting semua makhluk ini sujud, tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita sujud khadi', munqad. Ada orang yang sujud kerana kerelaan dia, iaitulah sujudnya orang-orang yang beriman tau'an wa ikhtiaran,
Kita semua ni kita sujud pada Allah Ta'ala sukarela, dan itulah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Puak kafir yakhda'u lahul kafir raghman anhum. Puak kafir ni dia tak nak ke, dia takbur ke, dia sombong ke, dia tetap kena sujud di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Maka tak seduk buah besar kata orang. Semua benda atas dunia ni sujud pada Allah Ta'ala secara ta'iin mukrihin. Sama ada dia taat ataupun dia tak taat, dua-dua kena berlaku. Kata di para ulama, dia kata sujud tu mestilah kita orang Islam ni yang terawal sekali sujud. Tadi pun bila kita baca ayat ni, kita sujud, kita kata itu tanda kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama tafsir kata sujud ni ada dua, satu dia panggil qadari, satu lagi syar'i. Secara qadari, semua makhluk terpaksa akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mana sujud dengan mana? Mu kena tunduk kepada peraturan Allah. Tak usah duduk sombong. Kalau kita ni tak mau tunduk peraturan Allah Ta'ala, siapa dia nak suruh banjir kawasan kita? Siapa nak suruh kemarau kat tempat kita? Siapa nak suruh COVID mari tempat kita? Siapa nak suruh kena PKP? Tak ada orang nak. Nah, orang kafir lagi tak nak, sebab mereka punya gedung-gedung perniagaan besar-besar. Tiba-tiba mari PKP, sudah. Orang nak pergi beli takut, pergerakan kita terhad. Itu dia panggil mereka terpaksa akur kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu dia panggil takdir sujud qadari. Ai kullu wa'an khadi'un liqadarillah. Semua kita kena tunduk kepada takdir Allah Azza wa Jalla, tak ada siapa boleh lawan. Satu lagi dipanggil sujud syar'i. Ini hanya orang yang beriman yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akur, kita dengar, kita patuh, semua perkara mengikut tadbir ketetapan Allah Azza wa Jalla, tak boleh nak lari. Jadi kita letak situlah. Cuma kita kena ingatlah, kita jangan berserah sepantang-mata kepada takdir. Kita kena berusaha untuk mendapat takdir yang terbaik. Kita tahu mana? Kita tak tahu, sebab itulah kita kena usaha. Kan? Allah Ta'ala tulis. Kita dah baca dalam hadis yang lepas, bila orang itu berada dalam perut dia 40 hari, malaikat dah tulis. Baik, buruk, kaya, miskin, bila mati, berapa umur, sudah tulis. Baik, syaqiyun am sa'id, sudah ada. Tapi oleh kerana di luar pengetahuan kita, maka Allah Ta'ala bagi kepada kita akal pemikiran. Akal pemikiranlah kena berusaha untuk sujud, tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi macam orang kafir. Tunduk dia terpanggil tunduk qadari. Dia hati dia tak kena apa Tuhan, tapi dia terpaksa kena qadari. Dari sudut takdirnya dia kena ikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin orang itu boleh keluar daripada peraturan Allah Azza wa Jalla. Dia buat peraturan sendiri. Buah boleh, tapi hakikatnya tidak boleh. Baik. Wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan demikian juga bayang-bayang mereka. Bayang-bayang manusia ni tunduk kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi dan petang. Tengok nota di bawah 445. Yakni semuanya tunduk di bawah kuasa peraturan yang Allah Ta'ala telah tetapkan, sama ada mereka suka atau tidak, sama ada disedari atau tidak disedari, dua-dua tu tak jadi belaka. Semuanya akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apa makna wazilaluhum? Dan bayang-bayang mereka, macam mana cerita bayang-bayang ni? Tengok nota. Walillahi tasjudu zilalul makhluqat. Bayang dia tak naik atas, dia turun bawah. Betul ke tidak? Bayang kita ni dia turun atas bumi, kan? Itu dia panggil bayang. Maka Allah kata pagi petang. Kita pagi petang yang kita nampak bayang kita. Pagi matahari naik, bayang duduk kat ni. Petang matahari jatuh, bayang kita belah nu. Itu dia kata bayang tu zilaluhum, bayang mereka juga tunduk akur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata di sini, kata Syekh Al-Amin rahimahullah taala dalam Adwa'ul Bayan, dia kata bayang tu sujud sungguh hakiki. Jadi orang tanya macam mana dia sujud hakiki?
Allah Ta'ala ni berkuasa buat segala perkara. Jadi di sini Tuhan kata bukan sakat makhluk tunduk, bayang dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu perbahasan kita yang panjang. Jadi alhamdulillah dalam suratul Nahli ayat 48, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Ini bayang dia, kita sujud, bayang pun sujud. Kalau manusia tak sujud, bayang dia sujud. Subhanallah. Mu jangan sombong, jangan duk besar kepala. Kita nak besar setara mana? Nah, kalau kita sepak batu tak pecah, kaki yang luka. Maknanya kecil sangat kita ni nak duduk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Jangan main gedebe-gedebe, tidak ada. Baik, kita pergi ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah. Bertanyalah, qul, bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rabbus samawati wal ard, siapakah Tuhan yang memelihara, yang mentadbir, yang menjaga langit dengan bumi? Siapa dia? Pergi tanya semua manusia, Quraisy ke, Arab ke, orang putih ke, Jepun, tanya dia. Allah sendiri memberi jawapan kepada kita secara naluri fitrahnya. Inilah jawapan manusia. Kalau dia beriman sudah tentu ini jawapan dia. Tapi hak kafir pun dia terima juga. Qul lillah, maaf, qulillah, mana asalnya qul, qul, mu kata. Tanya dia, siapa dia? Mereka akan jawab Allah. Qulillah maknanya katalah ya Muhammad. Mugi tanya dia kan, siapa dia cipta langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Dah, kalau Tuhan tu pencipta langit dan bumi, Allah, kenapa mugi sembah benda lain? Sembah Allah lah. Maka Tuhan marah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Kalau begitu jawapan kamu, Allah bertanya lagi. Tanya lagi Muhammad. Qul afattakhadtum, kalau demikian, afattakhastum min dunihi awliya, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain daripada Allah sebagai penolong-penolong? Kalau dia gagah sungguh, logik juga. Kalau dia ambil singa ke harimau, gajah buat Tuhan menasabah, kan? Gajah tu besar juga dia, bolehlah juga. Ni dia ambil patah-patah otak kelik ni buat apa? Ini Allah Ta'ala orang panggil sentap puak-puak ni biar dia mikir. Mungkin ambil patah mu pahak, patah mu sembah, les. Patung-patung, benda-benda yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri. Dia sendiri pun tak boleh manfaat. Dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya, tak boleh buat apa dia tu. Maka Allah suruh tanya balik. Suruh kita memikir. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Qul ya Muhammad, tanya lagi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sama orang yang buta dengan orang celak? Buta di sini makan bukan buta mata. Kalau orang saudara kita hak buta mata, orang tak hina orang buta. Dia panggil buta mata hati ni. Hak tak nampak kebenaran. Tapi kalau secara fizikal pun tak sama orang buta dengan orang celak, kan? Orang buta bisa-bisa dia pun dia tak boleh nak pergi main bola dia. Nah, kau boleh main bola orang buta. Nak pergi sepak mana tak tahu sepak dah. Itu dia kata perbezaan secara fizikal tak sama orang buta dengan orang celak. Maka dalam ayat ini maksud dia orang yang buta mata hati dia. Mata dia jelek, 3 lapis dia punya cermin mata, tapi tak pakai hijau. Sebab apa? Dia tak nampak kebenaran. Kebenaran ni walaupun duduk cokoh depan mata,
Tapi kalau tertutup mata hati, dia tidak akan nampak. Sama juga orang ni kalau dia tutup mata hati dia kepada satu-satu perkara, dia tak akan jumpa. Sama ada kita nak cari kebenaran ilmu. Siapa dia mengajar? Ustaz fulan. Oh, ustaz ni tak boleh pakar. Dia tutup dah kepala otak dia. Kalau dia pergi juga, dia tak akan dengar iktibar. Dia dengar juga nak tulis. Gapo dia hak kita rasa pelik, nak tular-tularkan. Oh, tu ayat dia jangan panggil ustaz ni. Pelik lalu kali yang mari. Ngajar dia, baca kerja dia, baca Quran, baca hadis. Nah, hak tak ada lah Quran hadis tak sepakah lalu. Jadi dia main benda tu. Nah, ini cara. Sama juga. Kalau orang perempuan ni tak sih ke suami dia, gawe dia. Dia cari, dia tutup mata hati dia buatlah masalah-masalah dia. Pasal sebenarnya basirah dia sudah ditutup. Dia padamkan ainul basirah yang menyebabkan tak nampak kebenaran. Maka Allah Ta'ala buat bandingan. Am hal tastawi az-zulumatu wan-nur. Tanya lagi. Adakah sama gelap gelita dengan terang? Hei, mana sama ni gelap ni gelap. Dengan apa ni hak ni terang. Maka di sini Allah Ta'ala buat samakah iman yang terang bercahaya dengan di bawah bimbingan wahyu daripada Allah dengan gelak gelemak hak kufur, tak akan sama. Allahu Akbar. Ini ayat-ayat ni dia panggil ayat sentak. Tanya untuk nak pegang kepala. Sama? Tak sama. Dah tak sama kenapa ikut? Nah, itu ayat dia. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim. Tanya lagi. Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah? Ditanya dia. Cipta Allah nak buat lalak seekor tak reti. Buat replika robot lalak boleh, tapi nak buat lalak sebuah Tuhan buat. Siapa dia pani buat? Jepun boleh buat. Jepun punya style lalak kan. Sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesabaran kepada mereka. Tasyabah, mana serupa, tak mungkin. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang maha asa lagi maha kuasa. Subhanallah. Allah Ta'ala maha kuasa, maha asa, tunggal, tak ada sekutu, tak ada partner, tak ada member. Al-Qahhar, lagi maha berkuasa. Jadi buat apa orang maha berkuasa, buat apa nak minta kuasa lain lagi? Kita bila kita lemah kuasa ni baru kita minta dengan orang. Sebab itulah Allah Ta'ala hajar makhluk dia ni ada kadang-kadang kuasa besar, dia panggil diktator. Ni dia boleh buat apa saja. Rakyat tunduk taat setia. Ada kalanya kuasa dipanggil seimbang, sama kuat. Ada kalanya kuasa nipis. Tapi kata di pendakwah, kita ni kalau naik bahtera, perahu kecil, tapi kalau duduk dalam perahu tu dia senyap belaka, kayu senyap, perahu ni akan sampai ke destinasi. Tapi hak duduk naik atas perahu lilah. Perahu kecil ni, ni jawab dia dalam sungai belaka lah kita. Demikian juga keadaan kita, walaupun tidak kuat, tapi kalau semuanya tenang, insya-Allah ketenangan itu memberi keamanan. Jadi kena belajar-belajarlah mencari ketenangan. Ni tidak ni popak ni popik, mari nak kata apa. Bila mari Covid banyak menaik, banyak sampai 1,000 satu hari, timbullah macam-macam cadangan. Jangan PKP, jangan tu jangan ni. Jadi pihak kesihatan buatlah istihad mereka masing-masing. Kalau kena kita kata alhamdulillah menurunlah Covid ni. Kalau tak kena, lagu itulah keadaan kita. Banyak berdoa kepada Allah Taala supaya kita selamat. Namun Allah kata di awal tadi, semua manusia tunduk kepada peraturan Allah. Karena itulah dalam siri lepas kita kata la yaghni al-qadaru al-hadaru minal qadar. Kita buat setara mana penjagaan pun kalau Tuhan kata kena. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya tidak kena. Baiklah.
Ayat yang habis dah kita, ayat tu kita pergi kepada ayat cerita hujan pula. Ini dia panggil bandingan ataupun masal dalam Quran. Allah Ta'ala ni dia suka buat bandingan supaya kita memikir, kita berfikir. Oleh kerana suratul Ra'd ini banyak tentang awan, tentang kilat, tentang guruh, tentang hujan, kaitan dia. Kebetulan pula mari surah ni kita ada setengah sahabat-sahabat kita masih lagi duduk dalam air. Masya-Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala selamatkan tempat kita daripada banjir. Allah Ta'ala selamatkan sahabat-sahabat kita yang kena banjir. Berilah kepada mereka ketenangan dan bantuan-bantuan yang diberi supaya mereka pulih untuk hidup bersama dengan orang lain. Baiklah, Allah Ta'ala buat bandingan, tanda tuan-tuan, masal, bandingan di sini iaitulah bandingan Allah Ta'ala turun ilmu dan iman ke dalam hati manusia sebagaimana turunnya air ke mana? Ke dalam tangkungan, ke dalam wadi. Ada wadi kecil, ada wadi besar. Ada sungai kecil, ada sungai besar. Jadi sungai besar menerima banyak air, sungai kecil terima sikit. Hati manusia sama juga. Quran satu, sebuah ya Quran. Tapi ada orang ni Masya Allah, baca Quran bahrun, kata orang, lautan ilmu. Ada orang kurang sikit ilmu. Ada orang mepeh ilmu. Orang kata mepeh ni mana? Lemah benar. Ada orang baca Quran pun tak reti. Wal'iyazubillah. Baik, tengok ayat 17. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-saylu zabadar rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah menurunkan hujan. Siapa dia turun hujan? Allah Ta'ala turun hujan. Sebab itulah Nabi kita larang duk nisbahkan hujan ni kepada bintang, kepada tu, kepada ni. Kita kata mutirna bifadlillah, turun hujan ni dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Baru betul. Sebab betul lah malaikat yang tolak awan, tapi dengan perintah Allah. Perintah Allah. Allah Ta'ala turunkan hujan dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah, tanah-tanah lembah dengan airnya menurut qadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Para jemaah sekalian, setakat kita duk kaji, duk tadabbur ilmu hujan dengan ilmu laut. Kita pergi ke pantai, jangan duk ambil gambar selfie saja, kita mikir. Okey. Di antara air laut dengan tebing pantai sikit ya beza, berapa meter saja. Tapi berpuluh tahun orang duduk situ, ada siapa mati ke diri, rumah dia tepi pantai, tak ada apa-apa. Sekali orang panggil tukar sikit dia punya channel, biasa dia mari berapa meter rombak, 3-4 meter, tambah je 2 meter, pom, tak tahu rumah orang lalu. Tengok, ini susun atur Allah Ta'ala buat. Kita duduk tepi sungai, berpuluh tahun duduk tepi sungai, ada mati ke diri dah, tak ada apa-apa. Sekat mana air sungai ni? Sekat saya duduk sini, sekat tebing tu ya. Banjir paling tinggi sini, bas. Sekali dia awan kandung lebih sikit air, dengan takdir Allah SWT, zab. Sekat mana banjir sini? Tak ada sakat mana, ningat atak ya rumah. Nak kata apa? Tangga hilang.
Maknanya lebih sikit kadar, zab lalu banjir. Artinya dengan Allah Taala buat. Sukatan dia. Sukatan tu waktu banyak ni. Dia lebih sikit, sudah lalu. Pasal apa? Tak mau lebih boleh. Sentiasa berdoa, bertawajuh kepada Allah Taala, tinggalkan maksiat. Dalam ayat lepas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan kata Tuhan tak ubah perjalanan hidup dunia ni. Ombak tak akan jadi tsunami. Hujan turun mengikut sukatan. Tapi kalau mubah hak dalam diri kamu daripada taat pada maksiat, iman kepada kufur, taat soleh kepada taleh, baik kepada fasik, ketika itu Allah Taala tukar sikit. Yughayyiru, Tuhan tukar sikit dia punya ukuran meter, lebih sikit air, rumah duk banjir. Kuat sikit ombak, tsunami mari. Ini ilmu supaya manusia ni bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tengok ni, Tuhan kata apa? Bila aku turun hujan lalu membanjiri tanah-tanah lembah dengan airnya menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedahnya. Mana takdir Tuhan banyak ni. Kadar air, sukatan air banyak ni. Cukup itu. Kemudian banjir itu membawa buih-buih yang terapung. Dalam air kita ni ada buih. Nampak tak? Ada buih duduk atas air. Kalau kita nak buat air, kita pergi ambil ke buih tu. Sedap air buih ni, buat air teh susu, sedap. Tak ada orang ambil buih. Kan? Hak buih teh tarik, itu lain cerita. Buih teh tarik, sedap. Tapi buih atas sungai, atas air, orang tak ambil. Itu dia panggil. Tengok nota di bawah. Buih yang terapung, satu. Tengok nota 446. Inilah misal yang pertama yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini tentang perkara yang benar dengan yang salah. Iman dan kufur. Apa dia benar salah? Tengok. Hak benar, air. Hak buih, duduk atas air. Hak ni akan hanyut gitu ya. Maknanya yang benar tu akan kekal sampai bila-bila. Yang salah, yang sesak, yang terpesong, dia akan terhapus. Itu maksud dia. Iman insya-Allah mantap. Kufur nampak gas meja atas dunia, mati habis. Itu dia panggil bandingan yang pertama. Sebelum kita pergi pada perbincangan panjang, kita pergi dulu bandingan yang pertama. Bandingan yang kedua, wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithluh. Dan dari benda-benda yang dibakar dalam api. Apa dia? Seperti emas. Tengok nota dia. Emas dan perak, besi, tembaga dan timah. Ini pula misal bandingan yang kedua. Hak tadi air, yang ni api. Dua-dua tu ada bandingan. Hak mari bakar api ni untuk apa? Untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan. Juga timbul buih seperti itu. Air mari, air yang bersedia ke bawah, buih di atas. Buih akan hanyut gitu ya. Bila kita mari api, api ni kita nak buat apa? Kita pergi ambil logam, galian, emas kau perak kau, semuanya kita akan bakar dengan api. Bakar api, kan? Kita bersihkan. Hak mana emas yang comel-comel tu duduk sini. Habuk-habuk dia, debu-debu dia semuanya terbang. Allah Ta'ala buat bandingan kita bahawa hak manfaat itu kekal, hak tak berfaedah akan dicampur dalam tong sampah. Wal'iyazubillah, kita jangan jadi orang masuk tong sampah. Tuhan kata apa? Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberi misal, contoh tentang perkara yang benar dan perkara yang salah.
Ini dua bandingan Tuhan nak tunjuk kepada kita yang benar dan yang salah. Fa ammaz zabadu fayazhabu jufaa. Adapun buih, sama ada buih air ataupun debu-debu apa di hak kita bersihkan logam tadi, maka ia akan hilang lenyap, hanyut, terbuang, ataupun dicampur dalam tu sampah. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Dan adapun manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia, maka ia tetap kekal di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal, contoh-contoh perbandingan. Tengok nota di bawah. Yaitu air yang bersih dari sampah sarap tersimpan. Logam yang bersih dari kotoran, maka ia tetap tinggal digunakan di bumi. Maka dalam ayat ini para jemaah sekalian, Allah Ta'ala buat bandingan kepada kita benda yang baik dan benda yang buruk. Tanda dalam sebuah hadis ni. Kata di para ulama, alladhi yanfa', yang memberi manfaat itu apa dia? Bandingnya ayat ni seperti hati manusia. Kan hati manusia ni, apa dia hati manusia? Bila turun mari wahyu Allah Ta'ala mari, Quran mari pada kita, ada yang menerima, ada yang tak terima. Ada yang dapat manfaat, ada tak dapat manfaat. Demikian juga hati yang bercampur dengan syahwat, kehendak nafsu dan syubhat, pemikiran yang salah. Kita kena ingat dua gangguan pada manusia ni. Sama ada kita diganggu oleh syahwat kita ni kehendak nafsu lah, nak enjoy, nak tu, nak ni, itu syahwat. Satu lagi dia panggil syubhat. Ni kepala otak kita mikir tak betul. Ada ke Tuhan? Betul ke Islam? Ini pola habis. Ini dia panggil syubhat. Maka bila mari ketetapan Allah SWT, syahwat hilang, syubhat tak ada, yang tinggal adalah hati kita, iman, wara, takwa. Itu ibarat kata, begitulah syabbahal wahya. Allah Ta'ala bandingkan wahyu yang diturunkan ini seperti air yang turun di atas bumi. Wahyu turun kepada hati manusia. Itulah, ada hati yang besar menerima wahyu, ada hati yang kecil, ada tali air, ada sungai. Ada sungai, ada laut. Mana tali air sikit dia boleh terima air. Sungai besar sikit, laut lagi besar. Begini mekilah hati manusia, ada yang terima, ada yang tak terima. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis, tanda hadis ini menarik untuk kita bincang-bincangkan. Kata Nabi SAW, innama masala ma ba'athanillah. Allahu Akbar. Di antara hadis ini daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, perumpamaan bagi perkara yang Allah hantar aku dengannya. Allah Ta'ala bangkit aku ni jadi Rasul seperti dengan membawa hidayah dan petunjuk, seperti hujan yang turun di atas bumi. Hujan turun atas bumi. Ada bumi yang subur, menakung air, tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar. Air lekat, tumbuhan subur. Tumbuh. Ada bumi keras, air dia boleh takut air, tapi tak tumbuh apa-apa. Macam air tu atas batu ada air. Ada bumi tak pakai hijau, air turun, sudah hujan, mana air? Tak ada. Mana pokok? Tak tumbuh. Inilah kata Nabi SAW, bandingan Allah Ta'ala buat kepada kita 3 bandingan. Bandingan yang pertama iaitu air yang turun, kemudian dia lekat atas bumi. Air turun, lekat atas bumi, dan tumbuh-tumbuhan. Maka inilah dipanggil hati yang baik. Dia terima iman, dia beramal dan berdakwah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
Kumpulan yang kedua pula tumbuh kan. Tumbuh tanah keras. Dia terima air tapi tak tumbuh apa-apa. Kita kata bandingan yang kedua ini, bandingan orang yang menerima kebenaran, dia tahu hak benar, dia tahu, dia terima tapi tak ada manfaat banyak. Dia tak berdakwah. Ada setengah orang ada ilmu tapi tak beramal dengan dia. Dia alim tapi tengok dia masya-Allah buah kuat pada orang lain. Duk kedai kopi dia tu sambung putih rokok dah. Oh kecek tu cakap nak beni contohnya. Tapi petai kagak tengok serba besar duk ngajar pula. Lain macam dah. Apa dia tu? Sedak ngajar. Lepas tu skin cepat kaya apa dia jual juga. Ini manusia dia terima tapi tidak beramal. Kumpulan yang ketiga, air turun hanyut gitu saja, maknanya dipanggil apa ni? Tak ada faedah apa satu. Itu kumpulan hati yang tidak beriman wal iyazbillah. Maka Nabi kita sallallahu buat bandingan dengan air ini cantik. Oleh kerana masa kita tidak ada, tidak kita hurai bandingan hadis ini dalam Bukhari. Masya-Allah tabarakallah, para jemaah sekalian, itulah hati manusia diibarat seperti air yang turun ke bumi, ada bumi subur, air lekat, tumbuh ada. Ada bumi air lekat tapi tak ada tumbuhan. Maka orang ni dia terima tapi dia tidak beramal. Ini boleh jadi kita tak maulah dalam kelompok. Yang ketiga langsung tak mau. Yang kedua pun tak mau. Ngaji saja tapi tak beramal. Lah. Kita pergi kepada kumpulan yang pertama, tumbuh, air ada, tumbuhan subur. Kita kata alhamdulillah, ini yang kita nak para jemaah sekalian. Baiklah. Bandingan dalam Quran ni semuanya comel, tak ada yang tak comel. Yang tak comelnya kalau kita tidak faham, na'udzubillah. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir dalam siri ini. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Bagi orang-orang yang menyahut seruan Tuhan mereka sahajalah balasan yang sebaik-baiknya. Siapa dia terima? Macam air tadi, takut air, tumbuhan segar. InsyaAllah kita minta kita termasuk dalam kumpulan yang pertama ini, insyaAllah. Dan orang yang engkar, yang tidak mahu menyahut seruannya, hak ni hak api terus, tak lekat air, tumbuh pun tidak. Ini berat. Kalaulah mereka mempunyai segala apa jua yang ada di atas muka bumi, disertai dengan sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus dirinya dengannya. Bila di akhirat esok, buat berapa lagi akhirat? Tengok nota di bawah. Yakni menebus diri daripada ditimpa azab seksa yang disediakan untuk mereka pada hari akhirat kelak, yang tidak terperi seksaannya, tak tahu apa dah. Mereka disediakan baginya hitungan hisab yang seburuk-buruknya. Allahu akbar. Kita ni manusia ni, ingat molek, dia ada dua hisab. Dalam hadis Nabi SAW kata, orang yang beriman fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Cek gitu ya. Bawa ke apa? Ada apa? Jalan. Tanya tu pun ketar dah kita. Allahu akbar. Tengok. Bagi orang yang derhaka, kafir, su'ul hisab. Kiraan yang cukup dahsyat. Satu hari Nabi kita bersabda, man husiba yaumal qiyamati uzib. Siapa dia dikira amalan dia, orang itu sudah dikira azab. Terkejut Aisyah. Ya Rasulullah, dia tanya Nabi, bukankah Allah Ta'ala sebut fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Orang yang beriman hisab ringan ya. Tuan bawa apa? Jalan. Nabi kata laisa zalikal hisab. Hak tu bukan hisab sungguh tu. Innama zalikal ardu. Itu semua tanya bentang je. Macam kita bawa barang lorong hijau, kita lalu bawa beg, takut juga, takut pegawai kastai kata, cik buka dulu tengok,
Oh, mari Mekah ya, buah tamang piuh ya, ada contohnya. Tapi sami-sami tamang piuh, bimbang. Kalau dia kuek tu, itu dia panggil ardun, lalu je. Tak apa. Man nuqishal hisab uzib. Siapa dia ditanya, sudah dikira azab. Membawa ke apa? Menggigil dah kita. Bagaimana orang yang memang dibongkar, dibuka satu-satu, habis, memang tak akan lepas. Karena itu kata hadis Nabi sallallahu hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim, dalam kata itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeza di antara orang miskin dengan orang kaya lebih kurang 500 tahun. Orang miskin masuk syurga dulu, baru siapa orang kaya. Lis, kenapa? Sebab orang miskin tak ada barang, lalu dekat malaikat jalan. Orang kaya ni Masya Allah, ambil mana harta, buat gimana, mau buat apa, kena hak tu pun 500 tahun tak lepas. Maka baik, masa ni kita duk mikir, kalau aku miskin sebenarnya di atas dunia ni tak ada siapa duk mikir, baca hadis ni biarlah 500 tahun puasa kaya atas dunia ni tak. Nak kata apa, jangan duk buat besar. Baiklah, ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam, dan serta tempat kembali mereka ialah neraka jahannam, na'udzubillah. Wa bi'sal mihad, dan amatlah buruknya tempat tinggal itu. Ma'wahum dengan makna tempat tinggal yang sangat buruk. Dia ke budak-budak ni, dia balah dengan gawe dia. Dia baca ayat Quran, ma'wahum jahannam. Dia kata makwa ni nak jahannam, celaka dia kata. Pasal waktu dia kelahi dengan gawe dia, kalau tidak makwa dia lah ahli syurganya. Kita kata jangan main apa budak. Ayat Quran orang tak main-main. Budak-budak dia main-main. Dia main-main dengan ayat Quran. Ya. Dia nak suruh kawan dia call balik dia, faman ya'mal misqala zarratin. Misqal tu misqal, buat misqal. Kata-kata ni cerita jangan duk main dengan ayat Quran, orang tak main. Ayat-ayat Quran orang tak buat gurau, bukan bahan gurauan. Dah, ini bahan tadabbur, bahan kita perhati. Tamaklah kita, insya-Allah kita sambung lagi sempena dengan PKP yang dilancarkan oleh kerajaan semalam. Jadi besok PKP pula. Jadi alhamdulillah, sebar-sebarlah kepada teman-teman kita. Kita kata oleh kerana tak boleh negeri tak boleh pergi masjid, ikutilah pengajian melalui Alamaya kita ni, insya-Allah. Tuan-tuan boleh share di channel DR Abu Anas Madani. Kita ada live pagi, ada lepas maghrib pun ada, insya-Allah. Kalau perlu lagi, puas sangat duduk rumah, kita tambah lagi. Tapi setakat ni pun rasa cukup dah. Insya-Allah ambillah peluang waktu ber-PKP untuk dekat dengan keluarga, mencari ilmu di Alamaya dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.